فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا متكلمين باللغة العربية فصحى ومتبحرا في علومها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, dengan rahmat dan keampunan dari Allah dan bimbingan dari Allah dapat kita berkumpul bersama dalam pada malam ini dalam majlis ilmu. Yang mana insya-Allah kita akan teruskan pembelajaran kita pada kitab Fiqh Mazhab Syafi'i dalam Fiqh Manhaji. Fiqh Manhaji pada alam mazhab Imam Syafi'i pada jilid yang pertama, bersuci dan sembahyang. Yang mana kita telah masuk yang telah lepas hari ini, hukum orang yang meninggal sembahyang, itu kita dah masuk dah. Kemudian waktu sembahyang yang wajib. Yang ini ada hadis dari dan adanya dalil dari Quran. Kemudian macam mana cara Rasulullah mengajar para sahabat itu dalam melaksanakan sembahyang. Yang Nabi sembahyang dulu, kemudian Nabi suruh sahabat sembahyang. Kemudian Nabi akan semak macam mana cara sahabat ini sembahyang. Mula-mula dengan subuh, lepas tu Nabi ajak cara macam mana, cara yang menunjukkan waktu-waktu solat. Mula-mula Nabi sembahyang pada awal waktu, masuk waktu subuh Nabi sembahyang. Kemudian esoknya Nabi sembahyang pada akhir waktu, hampir nak habis waktu subuh. Sebaliknya Zuhur macam tu juga. Itulah batasan yang menunjukkan waktu-waktu solat. Zuhur Nabi sembahyang pada awal waktu Zuhur, dan Nabi sembahyang pada esok harinya pada akhir waktu Zuhur, dekat nak habis waktu Zuhur. Itu Nabi tunjuk batasan waktu-waktu solat. Jadi pada hari ini insya-Allah kita sambung pada muka surat 125. Dalam mana waktu sembahyang yang wajib. Ini ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sebelum tu ada beberapa ni lah yang Ustaz nak kongsikan waktu-waktu yang afdal dalam lingkungan sembahyang fardu ni. Dipanggil dia ada wajib muassar. Wajib muassar ni kewajipan yang kita laksanakan adanya diberi ruang waktu yang kita boleh nak melaksanakannya itu. Ruang waktu dia macam mana? Dalam waktu solat tu, contoh Zuhur masuk pukul berapa lah ni? 1:31. Habis masuk asar tu habis lah, azan asar tu habis waktu Zuhur. Itu ruang waktu dia panggil wajib muassar. Kalau macam kita berpuasa pada bulan Ramadan, itu dia panggil waktu mudayya'. Waktu yang sempit, yang tidak ada pilihan di dalam waktu itu. Tak ada ruang untuk kita nak pilih untuk melaksanakannya pada waktu. Bila kata bulan Ramadan, 1 Ramadan, nak pilih puasa malam ke siang? Boleh pilih, tak ada. Maka bila masuk je, habis ada fajar, bermula daripada fajar itu, habisnya kata azan subuh, kena mula berpuasa. Tak ada ruang waktu untuk kita pilih. Kalau tinggal pada 1 Ramadan, tinggallah kita. Maka kita gantikan pada hari lain, dia panggil qada puasa. Itu puasa. Dia panggil waktu mudayya'. Waktu yang sangat mudayya' ni dalam bahasa Arab sempit. Dia tak ada pilihan untuk kita nak, tidak ada diberi ruang waktu untuk kita melaksanakannya. Maka bila jatuhnya perintahnya wajib untuk berpuasa, itu pada 1 Ramadan bagi orang yang mampu, maka dia kena laksanakan. Tak boleh nak pilih siang atau malam itu. Maka kena pilih, kena laksanakannya. Begitu dengan sembahyang, dia ada pilihan pada waktu. Jadi seperti mana saya ulang balik yang pada minggu lepas tak jelas lah, sebab nak habis masa, jam bunyi, kita pun penderah. Mula-mula yang mana dalam ruang waktu tu dia ada kata adanya, dia panggil waktu al-afdal. Waktu afdal ni dia punya jaraknya yang mana seperti mana kita melaksanakan di masjid ini. Azan, kemudian dengan wuduk, kemudian kita sembahyang sunat pada qabliyahnya, kemudian kita sembahyang fardunya. Itu waktu afdal lah. Kalau orang perempuan biasa buat kat rumah macam tu kan, bila azan, habis azan tu, sebab tu kita tunggu azan. Kadang-kadang isyak tu azan lambat pukul 9, habis ada setengah-setengah. Sekarang ni kalau saya tengok banyak tempat, di antaranya penceramah, sehingga kan di negeri-negeri lain pun bila azan dia akan berhenti saat ceramah, bagi ruang untuk azan dulu, untuk menandakan masuk waktu. Penting tau, sebab kita nak dapatkan waktu afdal.
Walaupun masjid ni yang utamanya pengajian lah. Lepas tu berhenti saya. Okey, dah habis azan tu sambung balik kuliah. 15 minit ke 10 minit ke, tak ada masalah. Azan dulu. Sebab ramai yang menunggu masuknya waktu. Kalau kita tahu kat Bukit Jana ni, ramai orang yang sembahyang ni, sembahyang dipanggil hampir pada jamak suari. Kerana nak pergi beli ayak kadang-kadang sakit lutut. Bukan boleh sembahyang kadang-kadang, contoh saya kata maghrib ke isyak selalunya mak-mak ke kak-kak ni lah kan, dalam masa yang berada di qaryah kita ni, kita tahulah lingkungan umur berapa. Sebab tu pentingnya azan tu, waktu azan tu pentingnya azan pada waktunya. Sebab kadang-kadang orang sakit lutut ni, kita faham lah, dia tak sembahyang maghrib tu pada awal. Sebab lagi kalau nak sembahyang kalau kat rumah lah kata, dia sembahyang awal waktu lagi, dia susah lagi kali kedua tu dia nak bergerak untuk pergi beli ayak. Kadang-kadang kencing tak lawah, batuk-batuk kencing kan, ada yang kena batuk 2 bulan asyik kencing-kencing je. Jadi dia guna kaedah jamak suari gitu. Dia sembahyangkan akhirkan sembahyang maghrib pada lambatkan sembahyang maghrib hampir pada akhir waktu, dan sembahyang isyak pada awal waktu. Macam tu. Kalau zuhur dia lambatkan sembahyang zuhur pada akhir waktu, dan sembahyang asar itu pada awal waktu. Ini diharuskan bagi orang yang adanya keuzuran. Keuzuran macam mana? Dia sakit lutut, susah nak bergerak ke beli ayak. Dia kencing tak lawah. Kalau tak lawah pun dia batuk-batuk terkencing. Dia terkentut macam tu lah orang-orang yang macam ni. Jadi macam mana? Azan tu sangat penting bagi dia. Kan? Kalau masuk maghrib kata, dia maghrib macam biasa lah azan. Andai kata isyak lambat, dia dah nak tunggu maghrib ni. Sehari dah masuk tak azan isyak sangat lambat, pukul 9 contoh. Kuliah habis pukul 8.40. Kalau 8.40 tu kira tak habis lagi lah. Pukul 9 dah habis. Dia kuliah tak azan lagi. Kan tak bagi ruang untuk azan. Jadi dia yang tunggu kat rumah ni lama. Kadang-kadang setengah tu bukannya dia tengok jam sangat kan, dia dah duduk tempat semayang, handphone kat sana tengah cas. Kan, jam kat sana. Tunggu azan je lah. Lambat sangat kadang-kadang sampai tak dan lah kata, tak dan nak tunggu, terkentut lah. Itu jadi lambat semayang isyak tu. Kemudian semayang isyak bila? Kadang esok nak tahajud pun semayang, ataupun tengah-tengah malam baru dah semayang. Tak nak kan nak pergi 2-3 kali beli ayak kan. Kalau kena rumah rosak memang susah lah nak bergerak tu kan. Yang ni kata, jadi ini sangat penting lah. Jadi kemudian kita bicarakan seterusnya dalam hal yang berkaitan dengan waktu-waktu dia. Waktu yang pertama dia panggil waktu afdal tadi, yang mana afdalnya seperti mana kita laksanakannya di masjid itu. Dia punya waktunya, awal waktu. Ini ada hadis Nabi. Nabi kata waktu afdal semayang itu adalah semayang pada awal waktunya. Yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni kita boleh pilih mana-mana waktu yang tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan pada waktu-waktu, jika kita terdapat keuzuran ataupun kerja, terlalu sibuk dengan kerja, ataupun kita ada kerja yang tak dapat kita nak elakkan. Hantar anak sekolah, hantar cucu sekolah, bawa balik cucu sekolah, hantar sekolah agama pula kan, 2-3 kerja tu. Jadi waktu ikhtiar adalah 1/3 dari awal masuk waktunya. Kalau zuhur dia panggil masuk waktu zuhur 1:31, jadi 1/3 daripada awal tu hingga seterusnya waktu. Kemudian itu dia panggil waktu ikhtiar, 1/3 dari awal waktu dalam waktu-waktu tersebut. Kemudian waktu yang dikatakan waktu makruh, waktu jawaz, waktu harus, mana-mana waktu yang kita boleh sembahyang, kata yang mana sebelum azan. Itu ada kata sebahagiannya di akhir waktu 1/3, lepas pada itu dipanggil makruh kan, hampir lambat nak masuk waktu yang lain. Yang seterusnya waktu haram, itu dia diharamkan kita melaksanakan itu. Satu contoh, kita sembahyang dapat 2 rakaat pada waktu zuhur tu. Kita sembahyang tu dekat-dekat asar betul lah. Waktu-waktu yang hampir masuk waktu yang satu lagi. Contoh asar pukul berapa? Lah ni 4.54. 4.52 kita sembahyang zuhur. 4.52. Dapatlah 2 rakaat. Ini dipanggil waktu haram. Kan? Dapat 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat lagi waktu asar. Sah tak sembahyang kita? Ada sah. Dia dengan sahnya dikategorikan sebagai tunai, bukan qada. Sehingga kan 1 rakaat pun macam tu juga. Dapat 1 rakaat zuhur dan 3 rakaat itu sembahyang asar.
maka itu dipanggil waktu haram. Setengah ulama kata itu waktu makruh, ada kata waktu haram. Kerana apa? Waktu haram ni takut-takut dia boleh jadi kalau terlambat sikit dia qada jadi sembahyang tu. Kemudian waktu darurat. Waktu darurat ni ada 3 kategori pada orang, pada kita lah. Yang pertama, contoh kalau orang tu yang mana hujung waktu zuhur tu dia masuk Islam. Orang yang bukan Islam, kemudian dia, kita kata orang yang bukan Islam masuk Islam pada hujung waktu tu. Waktu zuhur tu hujung-hujung dah. Kemudian bunyi jam. Dia masuk Islam tu 4:53. Dia syahadah masuk Islam tu. Jadi kewajipan padanya melaksanakan sembahyang. Kan? Dia kewajipan padanya untuk melaksanakan sembahyang. Jadi bila habis masuk Islam tu dia azan, dah azan. Atau masuk tu 4:54 azan asar. Jadi bila dah masuk Islam, dia boleh ambil wuduk dan dia sembahyang dalam keadaan tunai. Itu waktu darurat. Ataupun orang gila merayan. Gila ni macam gila sat, gila tak gila sat. Ada merayan macam-macam lah. Ada orang yang sakit dalam keadaan yang mengandung, yang bersalin kan. Ada orang lelaki pun macam tu juga. Contoh dia gila tu, dia sedak tu pukul, kita kata waktu zuhur dah tak sembahyang lagi, 4:53 dia sedak. Dah jadi mukallaf dah. Dah sedak. Dah sedak kata, apa dah? Tak sembahyang zuhur lagi. Dia gila Ustaz. Sekali lagi asar 4:54 azan dah habis waktu zuhur. Kemudian padanya boleh mengambil wuduk dan dia boleh laksanakan sembahyang, iaitu tunai, tak boleh qada. Itu bagi orang yang gila, kata boleh jadi apa, sakitnya gila. Begitu juga dengan orang yang datang bulan dah bersih pada ujung waktu itu. Begitu juga orang yang mana ada sakit perut, kata dia bukan dalam keadaan yang mukallaf, ataupun dia kata mukallaf, akal dia boleh guna, tapi dia sakit yang keterlaluan. Macam itulah kita bincangkan, sakit perut sangat, duduk kat tandas lama kan, zuhur tak sembahyang lagi kan, duduk setengah jam ke kat 1 jam duduk kat tandas, mula-mula cerit-berit. Lagi kalau keluar tu dah keluar tandas asar dah. Padanya itu tak perlu qada, maka dia ambil air sembahyang, kemudian dia sembahyang tunai. Itu waktu-waktu dia panggil darurah. Ada kata waktu darurah ni ada banyak kategori lah, kalau pembincangan dia sangat panjang. Jadi kita ambil yang mana yang memudahkan kan. Kemudian yang seterusnya waktu uzur. Waktu uzur tu bukannya orang uzur, tapi waktu tu dia panggil waktu uzur. Waktu uzur ni macam mana kita jamak takhir atau jamak takdim, yang kita sembahyang bukan pada waktunya, tapi tak panggil qada. Yang kita tahu selama ni kalau kita sembahyang pada luar waktunya, itu dia panggil qada kan, qada. Tapi ada yang sembahyang, yang kita sembahyang luar pada waktunya dipanggil waktu uzur. Waktu uzur ni bukan waktunya lah sebenarnya, tapi tak dipanggil qada. Kita jamak takdim atau jamak takhir. Contoh kita duduk kat rumah, azan zuhur dah, zuhur azan lah, kita nak pergi KL. Jadi cakap kat anak-anak, kata tak dah nah ni, kalau kita nak sembahyang dulu nak siap-siap semua, dengan upahnya siap lambat, dengan mak dia lagi lambat siap kan. Kalau tolak lepas sembahyang kan, walaupun dah azan mungkin extend 1 jam lagi. KL ke 4:30 dah jam. Jadi nak elakkan jam tu, azan dia tak sembahyang lagi kat situ, dia jamak takhir. Luar pada zuhur dah ada, kat rumah dah kata dah masuk zuhur, dia jamak takhir kat mana? Kat RNR Sungai Buloh kata, waktu asar lagi. Maka dia sembahyang zuhur tu pada luar waktu. Tapi luar waktu itu tidak dipanggil, dia tak panggil qada, dia panggil waktu uzur. Itu waktu uzur. Waktu yang uzur tu bukannya orang yang uzur lah. Itu dalam kategori waktu sembahyang yang kita boleh pilih ke itu. Kemudian pada hari ini kita masuk seterusnya, kita masuk pada 125 waktu-waktu sembahyang. Di sana terdapat hadis-hadis yang menjelaskan perkara yang disebut secara umum dalam hadis di atas, atau tambahan kepada apa yang disebutkan dalam hadis di atas. Perkara ini akan kita lihat apabila kita membincangkan waktu setiap sembahyang secara terperinci selepas ini. Yang ini yang pertama, waktu subuh. Waktu subuh bermula dengan zahirnya fajar sadiq, dan ia berterusan sehingga terbit matahari.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu salati subhi min tulu'il fajr ma lam taqlu'i syams. Waktu sembahyang subuh bermula daripada terbit fajar shadiq sehingga selama mana matahari belum terbit. Nah, ini ada beberapa panduan lah yang kita boleh gunakan dalam sekarang ni kita pakai jam. Yang mana ulama-ulama kita majlis fatwa setiap negeri dia menggunakan kaedah menggunakan ilmu falak. Ilmu falak ni kiraan, kita boleh ambil kalender dan bulan ni macam mana jam apa dia punya waktu-waktu tu bergerak. Musim bulan 12, bulan 1, bulan 2, 3 dia ada kiraan dia. Kan dia punya pergerakan matahari sama je pada setiap tahun tu. Cuma kadang-kadang dia ada berubah. Berubah mengikut tahun-tahun, pertengahan tahun dan sebagainya. Ni kalau macam tempat kita senang sebab dia jarak waktu tu kalau berubah tak jauh sangat. Kalau macam di Tanah Arab tu sangat jauh. Bila waktu saya ingat bila waktu musim sejuk, kalau di Jordan dia tambah jam. Kalau sekarang ni contoh musim panas biasa dia akan singkatkan, macam bukan singkatkan apa, pukul 5 biasa pukul 5, tapi bila musim sejuk pukul 5 dia tambah 1 jam. Pukul 5 tu jadi pukul 6. Dia tambah, dia panjang jam tu. Jadi beza dengan Malaysia ni 5 jam jadi 6 jam beza. Macam tu. Kalau di Jordan dia ada musim sejuk dia tambah 1 jam lagi. Sebab dia melibatkan orang nak pergi kerja, kan. Kalau mungkin kalau dia ambil 5 yang asal macam pukul 4 pagi, macam contoh saya tahu nak pergi kerja, masuk kerja pukul 8. Kalau macam gelap lagi pukul 8 tu, kalau dia ambil yang waktu pukul 8 asal masih gelap macam pukul 6. Lepas tu dia extend kan. Dia extendkan jam tu tambah lagi. Kiraan dia macam kalau kita pergi kerja tu waktu dah cerah sikit lah. Waktu cerah nak kira ni kira pening balok kira jam ni kan. Kita ambil macam tu lah. Dia ada pergerakan waktu tu. Dia nak selaraskan bila musim sejuk panjang dia sangat, malam dia sangat panjang, siang dia pendek. Kemudian waktu subuh yang kita tengok ni. Waktu subuh kalau ke negara kita menggunakan kaedah yang ni setiap negeri dia ada lah zon-zon tempat-tempat untuk kiraan. Pada kiraan jam kita yang bilanya mana kalau di Perak ni kita ada majlis fatwa kita ataupun kita ada bahagian ilmu falak kita dah kira siap-siap jam-jam yang kita guna, waktu pukul berapa masuk, pukul berapa masuk, setiap zon dia ada, daerah Laut Matang Selama. Betul, kalau kita tengok itu dah ambil kaedah kiraan ilmu falak. Di samping itu dia menggunakan kaedah istiwa juga, pergerakan matahari macam mana. Jadi subuh macam mana? Subuh ni yang mana zahirnya fajar shadiq. Fajar shadiq ni kalau mana dia kita nampak macam mana matahari, cahaya matahari dah keluar. Matahari tak keluar lagi, tapi cahaya dah keluar. Dia warna dia macam oren-oren, kemerah-merahan. Tapi sebelum fajar shadiq ni ada satu fajar yang panggil fajar kadzib. Yang ni kalau bahasa orang putih zodiacal light dia panggil. Kalau ahli astronomi dia kata fajar kadzib ni yang mana bila munculnya dia macam satu cahaya yang terang, yang putih, nampak memanjang ke atas. Dia macam mana, ada macam cahaya tu, dia macam spotlight punya cahaya tu, warna putih ke atas. Kemudian dia akan hilang, baru keluar fajar shadiq waktu subuh tu. Mula-mula dia akan keluar cahaya. Kalau duduk Jordan dia boleh duduk Tanah Arab yang mana dia punya struktur negara dia padang pasir dan matahari tu nampak kalau dia keluar terik. Kalau dia tak keluar lagi memang nampak cahaya kemerah-merahan. Tapi tempat kita tak gunakan kaedah yang sama macam tu. Lepas tu dia gunakan jam. Sebab sangat susah. Kenapa? Kita dikelilingi oleh bukit-bukit. Kan waktu duha kalau kita tengok jam syuruk pun berapa? 7.31. Masa tu dah matahari dah terbit. Tapi nampak tak matahari terbit? Tak nampak lagi. Nampak cahaya yang terbit. Itu. Ada beza di Tanah Arab. Dan kalau kita duduk sana kita nampak, kalau kita keluar pada awal tu azan pertama, dia akan azan pertama tu dalam setengah jam ke 15 minit macam tu sebelum azan kedua. Azan kedua tu masuk subuh. Azan pertama tu dia gelap lagi. Jalan-jalan tu dalam, kalau kita lewat sikit hampir pada subuh kita nampak fajar kadzib. Kita nampak macam cahaya tu macam spotlight tu talau ke langit warna putih, dia terang-terang macam putih-putih sikit. Kemudian tepi dia gelap-gelap lagi. Kemudian dia hilang tu barulah nampak macam baru nampak
kemerah-merahan. Kata yang mesti mana Rasulullah habaq kan, dia punya warna fajar sadiq itu warna oranye macam matahari dah nak terbit. Dan fajar sadiq ni dia punya cahaya dia tak hilang dah. Yang fajar kazib tu warna putih-putih tadi dia hilang, kemudian barulah keluar fajar sadiq. Ini kalau kita belajar dalam apa ni panggil ilmu falak ni, banyaklah dia punya pergerakan, berapa darjah berapa galah matahari bergerak kan. Jadi kita nak tahu, kita boleh nampak sendiri kalau kat Tanah Arab lah, sebab sana cahaya sangat jelas. Kalau musim panas ke musim sejuk, hampir musim sejuk je, kalau dah hampir pada musim salji itu dia dah awan tebal. Kalau sana memang kita nampak hari biasa yang bukan musim sejuk, terang langit dia, tak ada awan langsung, boleh nampak direct bintang-bintang. Jadi itulah kita nampak yang mana dia warna putih fajar kazib, kata fajar yang bukan benar. Kazib ni yang dusta lah dalam bahasa Arab, hilang, kemudian masuk fajar sadiq, kemudian akan berlarutan. Kalau di Jordan tu dia 15 minit azan pertama tu kan, azan kedua tu subuh, kemudian tunggu lagi hampir pada 15 minit juga, betul-betul nak habis subuh tu, dah matahari macam nak keluar dah, betul-betul nampak cahaya, baru dia semayang tu. Bila dah habis semayang, elok-elok nampak matahari dah keluar. Habis lama sikit, habis wirid tu nak matahari keluar. Jadi kita tak guna kaedah macam tu, sebab dia masak Hanafi ni kalau di sana berbeza sikit lah. Itu lebih afdal waktu-waktu yang tu, sebab Nabi pernah buat, dia ambil yang cara Nabi buat yang last, yang kedua tu. Kita ambil yang pertama semayang pada awal waktu tu. Kita dalam 10 minit lah. Kalau dah azan-azan tu habis dalam 7 minit bakinya kan. Tambah kita sekarang ni orang nak pergi kerja kan, kita tak enjakkan jam tu kan, lewatkan sikit. Jadi yang itulah kata kita buat yang kaedah kita berbeza dengan Tanah Arab lah. Okey, seterusnya waktu zuhur. Waktu zuhur bermula dengan tergelincirnya matahari ke arah barat. Mana matahari bergerak ke arah barat, daripada timur itu ke barat, dia ke sana sikit. Ketika itu setiap objek yang berjisim, mana kalau kita tengok, kita letak benda lah yang tinggi kan, dengan kalau kita belajar sekolah dulu ada lah kan, ustaz tunjuk cara dia kan, akan mempunyai sedikit bayang yang mula menjadi panjang, dan bayang tersebut menuju ke arah timur. Yang mana bayang itu akan bergerak yang ke arah timur. Bayang itu dinamakan sebagai bayang gelincir. Waktunya berpanjangan sehingga bayang sesuatu objek itu menjadi sama panjang dengan objek tersebut. Memula dia dah pendek, dah lama bayang tu jadi panjang. Waktu dia sampai sama panjang itu. Bermula dengan ada bayang, kemudian gelincir matahari ke arah barat. Bayang tu talau ke timur dan sedikit ada bayang. Itu dah menunjukkan waktu zuhur dah masuk. Kemudian menjadi panjang dengan objek tersebut di samping bayang gelincir yang menandakan mula masuk waktu zuhur, kata. Bayang gelincir mana bayang yang ada tu menunjukkan bermulanya waktu zuhur. Waktu zuhur ialah, ni kata Nabi habaq kata, waktu zuhur ialah apabila matahari tergelincir dan bayang seseorang akan menjadi sama panjang dengannya. Yang kata kalau yang tak silap ustaz, mula-mula bayang panjang kemudian nampak sikit tu masih lagi dalam keadaan yang gelincir, kata tengah-tengah matahari, kemudian sikit yang sama panjang tu dikata zuhur. Sama panjang selama mana asar belum datang. Nanti asar dia ada waktu dia. Bukan kata yang sikit tu masuk zuhur. Gelincir sikit yang bayang kita pendek tu masih lagi belum, pukul 12 lebih kan. Itu waktu tak silap ustaz, itu waktu habis duha. Waktu habis duha matahari tergelincir. Antaranya 1 jam sebelum zuhur. Itu waktu yang haram untuk kita melaksanakan, waktu makruh karahatut tahrim yang kita untuk melaksanakan sembahyang. Yang zuhur ni kata bila dah gelincir bayang kita nampak, Nabi habaq sini waktu zuhur ialah apabila matahari tergelincir dan bayang seseorang akan menjadi sama panjang dengannya. Itu waktu zuhur. Kita nampak bayang kita sama panjang dengan kita. Kata selama mana asar belum datang. Itu. Dah lama panjang lah bayang tu. Matahari tu bergerak. Asar pula. Itu. Habis waktu zuhur tu, mula waktu zuhur tu lah. Macam. Bukan yang nampak bayang sikit tu dalam pukul 12. Kalau kita tengok bayang kita ada, tapi tak panjang sangat. Sama dengan panjang macam kita. Itu dalam pukul 12 hingga sebelum masuk waktu zuhur.
Waktu yang nampak tergelincir matahari, ada bayang sedikit tu, itulah mulanya gelincir matahari. Kata bermulanya habis waktu duha, itu yang mana bayang kita tala ke arah timur, yang matahari nak tenggelam ke arah barat. Kalau sekarang ni kita praktikalnya itu tak ada lah kan, kita tengok bayang kita ni tak tengok pun, naik motor ke jalan kaki kita tak tengok dah bayang, tengok jam je lah ni. Ini guna kaedah pengiraan ni kan. Itu. Seterusnya yang ketiga, asar. Waktu asar bermula apabila berakhirnya waktu zuhur, dan ia berlanjutan sehingga terbenamnya matahari. Mana Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mendapat satu rakaat daripada sembahyang asar sebelum terbenamnya matahari, maka sesungguhnya dia telah mendapat sembahyang asar keseluruhannya. Dalam mana riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Yang ni dalam ni dia ada sebut tak? Kita tengok waktu asar kata. Walau bagaimanapun seseorang yang bersembahyang hendaklah tidak melewatkannya hingga terjadi bayang sesuatu itu 2 kali ganda panjangnya di samping bayang gelincir kata. Yang mana walau bagaimanapun seorang yang bersembahyang hendaklah tidak melewatkannya hingga terjadi bayang sesuatu itu 2 kali ganda. Tak boleh nak lewatkan sehingga bayang kita panjang 2 kali ganda di samping bayang gelincir, berdasarkan hadis berkenaan dengan waktu-waktu sembahyang yang telah disebutkan sebelum ini, juga berdasarkan sabda Nabi SAW, yang mana waktu asar ialah selama mana matahari belum ke kuning-kuningan. Maknanya kalau dah kuning nak masuk maghrib itu dah habisnya. Waktu asar ni ada waktu habis ni, mana waktu yang Nabi tak bagi sembahyang lambat pada waktu. Sampai dah nampak kita punya bayang 2 kali ganda dan hampir. Waktu kata waktu asar ialah selama mana matahari belum ke kuning-kuningan. Kalau kuning-kuningan dah hampir macam oren-oren yang kita tahu. Dan masuk maghrib itu dah habis waktu asar. Sebab ada banyak hadis-hadis tentang tentang orang yang melewatkan sembahyang asar ni. Dia banyak ancaman yang Nabi sebut, keadaan yang mana makruh, yang dia mewarisi sifat-sifat orang munafik kat situ. Takut-takut kita bukan kata orang tu munafik, tapi ada padanya itu sifat-sifat orang munafik kan. Kalau sifat-sifat orang yang jahat ni memang mana takut kita pun tak mau lah kan. Dia ada sifat-sifat orang-orang munafik ni, takut-takut kita duduk bersamanya. Nauzubillah min zalik kan. Ini sembahyang asar. Tapi mula ni kata ada dalam kitab yang lain ni, kata tak apalah kita ambil yang ni lah. Waktu-waktu ni sekarang ni kita pakai hijab, nanti akan ada juga dalam satu diterangkan macam mana. Okay, hadis ini bermaksud bahawa waktu ikhtiar bagi sembahyang asar adalah sehingga matahari menjadi kuning, ke kuning-kuningan. Maknanya sebelum kata betul-betul nampak macam oren, hampir pada maghrib itu dah waktu yang makruh, dia ambil waktu ikhtiar. Sini dalam mazhab Syafi'i menggunakan waktu ikhtiar 1/3 dari masuk awal daripada awalnya waktu tadi. Itu waktu yang kita boleh sembahyang. Kalau lewat sehingga menjadi kekuning-kuningan hingga warna oren, hampir pada oren ni itu dah termasuk waktu makruh ataupun haram. Nabi banyak habaq kan, dalam hadis-hadis yang lain. Okay, seterusnya maghrib. Waktu maghrib bermula dengan terbenamnya matahari dan berterusan sehingga hilang cahaya merah. Yang ini dah terbenam matahari, itu masuk waktu maghrib. Dan berterusan hingga hilang cahaya merah. Ada merah-merah, kemerah-merahan yang mana bekas cahaya matahari yang mana yang dah tenggelam tadi. Dan tidak ada lagi kesannya di sebelah barat. Maknanya habis cahaya merah itu, habislah maghrib. Cahaya merah ialah saki-baki daripada kesan cahaya matahari yang timbul ketika terbenam. Cahaya matahari yang keluar ketika matahari terbenam. Matahari terbenam, dia akan meninggalkan kesan-kesan cahaya. Itulah cahaya maghrib, merah-merahan. Sehingga hilang kemerah-merahan itu, maka masuklah waktu isyak kat situ. Kemudian cahaya tersebut akan hilang sedikit demi sedikit, ditelan oleh kegelapan malam. Apabila kegelapan semakin tebal dan menular ke arah ufuk barat serta kesan cahaya merah hilang,
maka itu bermakna berakhirlah waktu maghrib dan bermulalah masuk waktu isyak. Dia tenggelam, dia akan tinggalkan cahaya merah-merah kat langit. Lah ni tak nampak dah. Kalau nampak pun awal. Lah ni nampak tak keluar sebelah ni? Tak nampak dah. Cahaya lampu kacau. Kalau tempat yang gelap boleh. Macam ni kita tak nampak dah. Sebab tu gunakan jam kan, mudah untuk kita. Dia beza kan. Dah ada elektrik sekarang ni, lampu dah banyak. Kita nak tengok macam mana waktu pun agak susah kan. Dia punya kemerah-merahan tu. Sekarang ni ada lagi lah. Sagi masuk isyak tak ada lah cahaya tu. Jadi memang tak nampak pun kalau keluar pun kan, memang tak nampak. Kalau kita duduk tempat yang gelap betul-betul baru nampak cahaya tu. Jadi bersesuaian lah. Zaman moden ni dah ada lampu, ada jam, kita gunakan jam itu. Okey, yang mana perkara ini telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang menerangkan waktu-waktu sembahyang, antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqtul maghribi ma lam yaghibish syafaq. Waktu maghrib berterusan selama mana cahaya merah belum hilang. Belum hilang maka masih ada maghrib. Seterusnya isyak. Waktu isyak bermula apabila berakhirnya waktu maghrib. Ini dah habis hilang warna merah-merah kat langit. Ia berterusan sehingga terbit fajar shadiq. Yang ni dalam mazhab Syafi'i, waktu isyak tu sampai ada fajar shadiq, maknanya waktu subuh masuk, barulah habis isyak. Sebab tu kalau yang ni ada beberapa pertanyaan, kalau dalam jabatan mufti kita tengok majlis fatwa, ada orang tanya mana afdal, sembahyang isyak pada awal waktu ke lambatkan sembahyang isyak dapat tahajud. Ada orang yang mana dia susah nak bangun tahajud, dia gunakan sembahyang isyak tu sebagai alat dia untuk mudah bangun kan. Dia buat kunci kan, sebab wajib dia tak tinggal, jadi dia memang bila bangun tu bangun terkejut terus, bangun tak ngantuk, sebab dia tak sembahyang yang wajib tu lagi. Tapi kalau tahajud ni dia pilihan. Kita ni biasalah kalau tahajud ni kunci pukul 4.30, pukul 5 baru bangun. Extend 5 minit, silap-silap 5.15. Lain ni sekarang ni tahajud pukul 5.30 kot. 5.30, 5.40 dekat extend sebab dia pilihan, dia bukan wajib. Jadi ada orang yang cerdik ni, dia buat sembahyang isyak lambat. Dia sembahyang isyak lambat untuk dapatkan tahajud. Jadi dia bangun sharp terus, sebab dia tak sembahyang isyak lagi. Otak dia terus bergerak. Kalau biasa memang kita pernah buat itu. Kita pun biasa dah pernah try. Tapi memang betul, kita bangun tu memang segar terus, mandi terus elok. Sebab kita tak sembahyang yang wajib tu. Dia bergerak tu lain. Kalau biasa ni kalau kita dah sembahyang tu, nak bergerak tu kita extend jam tu, 10 minit tambah 10 minit lagi, 5 minit, susah nak bangun kan. Jadi boleh tak afdal yang mana? Nabi kata kat sini solat pada awal waktu itu afdal. Maka kebiasaan Rasulullah akan sembahyang berjemaah kan di masjid dengan pada waktu isyak. Ini sembahyang waktu afdal itu. Jadi kat sini mana yang bagus? Sembahyang isyak pada awal waktu itu afdal. Tahajud ni kita buat kemudian tu. Buatlah kata waktu dia lah. Jangan lewatkan sembahyang isyak kan. Ada setengah orang dia nak dapatkan kekhusyukan, tapi macam mana pun tetap bersandarkan hadis Nabi bahawa waktu afdal itu adalah sembahyang isyak itu pada awal waktu, bukan lewatkan sekali dengan tahajud lah. Itu. Jadi kita ikutlah macam mana Rasulullah ajak kita dan apa Rasulullah pesan pada kita. Jadi yang mana tetapi waktu ikhtiar bagi sembahyang isyak, yang ni kita gunakan kaedah 1/3 daripada awal masuk waktu. Waktu ikhtiar ni yang kita lakukan pada waktu-waktu tu yang tak dosa dan tak makruh, tak ada apa-apa. Mana kita boleh pilih waktu ikhtiar tadi 1/3 daripada awal masuk waktu. Tetapi waktu ikhtiar bagi sembahyang isyak ialah anda tidak melewatkannya lebih daripada 1/3 pertama daripada malam. Ini daripada malam ni maksud dia isyak lah. Awal waktu isyak tu awal malam. Itu 1/3 daripada malam. Bukan 1/3 daripada tengah malam, 1/3 daripada malam. Itu bermula 1/3 daripada mula masuk waktu isyak. Itu kata tidak melewatkannya lebih daripada itu. Yang ni masukkan dengan fajar shadiq, ialah cahaya yang berselerak, memanjang dan mendatar di sebelah timur. Ini baru pengarang ada apa fajar shadiq tadi. Ia merupakan pantulan cahaya matahari yang diterima dari jarak yang jauh
Kemudian cahaya ini meninggi ke arah langit sedikit demi sedikit sehinggalah terbit matahari. Seperti mana yang Ustaz jelaskanlah, sebab kita masuk kat subuh tadi, rupanya pengarang dia baca, dia ambil subuh tu, rupanya dia syarah kat belakang tu. Habis pada subuh masuk, habis pada isyak masuk subuh, baru dia syarah subuh tu. Pada subuh tadi dia tak ada pengarang tak ada tulis lah, tak ada cerita tentang fajar tu. Jadi kita jelaslah, kita dah masuk fajar sadiq dengan fajar kazib tadi kan. Kemudian cahaya itu meninggi ke arah langit sedikit demi sedikit sehinggalah terbit matahari. Dalil yang menunjukkan permulaan, ini penghujung dan waktu ikhtiar bagi waktu isyak ialah hadis yang membicarakan waktu-waktu sembahyang yang diriwayatkan oleh Muslim pada hadis yang ke-81 dan lainnya daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidur itu bukanlah satu kecuaian, tetapi kecuaian ialah orang yang tidak mendirikan sembahyang sehinggalah datang waktu sembahyang yang lain. Jangan kita jadikan alasan tidur itu sebagai untuk kita tak melaksanakan sembahyang pada waktunya. Ramai je orang tidur lambat kan. Kita ni rasa tidur berapa kita ni rasa lebih kurang ada setengah tu 1, 2, 3 insomnia. Tapi elok je bangun pagi, boleh bangun subuh, bangun sebelum subuh, elok je. Maknanya tak ada alasan, kita boleh buat. Jangan jadikan tidur itu sebagai, tidur tu tak ada masalah, tapi kalau jadikan tidur itu yang menyebabkan kecuaian untuk melaksanakan sembahyang, maka itu yang kita katakan yang waktu yang kata tak boleh kita melakukan. Kata sesungguhnya tidur itu bukanlah satu kecuaian, tetapi kecuaian ialah orang yang tidak mendirikan sembahyang sehinggalah datang waktu sembahyang yang lain. Cuai orang tu sebab tak sembahyang. Ustaz, ada satu soalan ni dulu masa mengajak ni lah kat rumah ngaji Tepin. Ada seorang ni anak murid ni, dia kerja bawa lori. Dia bawa lori. Dia kata dia bawa trailer daripada Penang sampai ke Pasir Gudang ke Singapura. Kadang Singapura, kadang Pasir Gudang. Dia kata dia pulun seorang, dia bawa trailer tu. Dia lebih kurang sehari lebih kat 2 hari kan. Dia kata dia nak pulun tu kadang 1,800 campur dengan lain kat 2,000 juga sekali bawa kan. Lepas tu cuti 3-4 hari, seminggu kira dua apa pergi balik. Dia kata dia ambil satu ni kaedah tu, dia kata untuk dia lah, dia bawa trailer seorang, dia minum air ketum. Air ketum, kata air ketum tak campur dengan apa lah. Air ketum ni asalnya harus kan, hukum untuk berubat. Kita berubat, ada orang macam mana minum air ketum. Bukan kita nak promote air ketum kan, tapi hukum pada awal dia dah campur dengan satu macam dadah lah. Asalnya hukum untuk perubatan ada morfin kan, morfin dadah lah tu. Lepas tu masuk kita makan jenis-jenis painkiller, ada benda yang tu, tapi tak campur dengan benda lain untuk perubatan. Tapi yang ni dia minum untuk tak tidur. Memang tak tidur, dia boleh bawa, elok je. Memang seronok dia kata. Bawa pun drive tak ngantuk. Dia minum, boleh direct, tak tidur 2 hari. Sampai dapatlah dia punya habuan yang dia nak tu kan, gaji dia tu. Dia upah orang, kata upah orang 200, ambil cari kat sana, cari member seorang, bawa masuk, upah angkat barang 2 orang cukup. Balik-balik kata dia tidur 2 hari, tak jaga-jaga. Dia kata, tanya boleh tak Ustaz? Kata tidur tak salah, sahabat ada tidur tak salah, tapi kecuaian dalam meninggalkan sembahyang dosa kat dia lah. Dosa kerana tidur cuai, tak melaksanakan sembahyang. Dia tidur 2 hari direct, tak bangun. Duduk rumah sewa, siapa nak kacau? Seorang bilik sewa. 2 hari dia kata memang macam tu. Dia kata kerana sehari lebih kan, sehari lebih kat 2 hari. Mudah lagi tu, tapi itulah kata dia pandai cari duit kan. Dia memang kata dia orang muda kan, kuat kan, dia boleh angkat barang. Dia kat sana, dia kata sampai sana ada member ramai, dia tarik member seorang, bayar 200 upah angkat barang, selesai. 2 orang angkat barang, selesai dia kata. Tapi dia kata itulah, dia tak tidur dalam 2 hari tu, dia tidur tak semayang, tak sedap langsung. Memang benda tu berterusan. Kata saya abang ada tidur tu tak salah kan, jadi kena bangun semayang. Tinggalkan semayang tu salah tu kan, tinggal semayang tu salah
kena ubah lah lepas ni, paling kurang sembahyang. Dia kata dah kunci dah, bunyi bom tak sedap. Kata kalau gas meletup syahid dah, dia kata. Dia main-main gitu. Dia kata boleh syahid. Kata syahid apa tak sembahyang. Macam-macam lah kata. Yang ni kata, tengok Nabi ada habaq kat sini. Tidak tak salah, betul. Tidak tu tak salah. Tapi yang salahnya kita meninggalkan sembahyang. Kecuaian kita dalam meninggalkan sembahyang. Jadi hukum haram lah buat macam tu. Kalau benda kalau tak boleh, kita tak boleh ubah juga. Macam tu juga orang main game. Budak-budak sekarang ni dia ada satu game dia panggil ada macam Mobile Legend lah. Kan macam-macam main, dia ada tournament tu, pertandingan tu dia ada lawan dapat duit lah buat live kan. Kadang-kadang pertandingan tu malam tau, dia lawan, dia ada grup daripada luar negeri main game kan tengah malam. Tapi kadang-kadang dia tidur tu dekat subuh pukul 5 kan, pukul 5. Jadi lepas tu tak semayang lah subuh. Cuai apa yang mana tak boleh, kata yang dia buat tu pekerjaan dia ada yang setengah tu main game kan, dia dapat duit kat situ. Dia buat apa-apa saja lah, macam-macam sekarang ni cara online dapat duit, boleh buat duit kan. Jadi yang dia buat itu yang salahnya, bila dia tidur itu dia meninggalkan sembahyang. Kecuaian dia dalam meninggalkan sembahyang. Tidur tu tak salah, Nabi dah ajak dah, Nabi dah pesan awal dah. Sekarang ni berlaku benda-benda tu, banyak sangat yang berlaku benda-benda macam ni. Orang-orang muda khasnya ini jaga-jagalah tentang banyak sekarang ni cara orang dapat income tapi malam tak tidur, lepas tu tak sembahyang, tinggal sembahyang. Jadi inilah panduan yang kita ada. Hadis ini menunjukkan bahawa waktu sembahyang tidak akan berakhir kecuali setelah masuk waktu sembahyang yang lain, kecuali waktu subuh. Waktu subuh tu dia ada pengakhiran dia. Ia tidak termasuk dalam kaedah yang umum ini. Inilah waktu-waktu sembahyang yang 5. Seseorang Muslim tidak seharusnya melewatkan sembahyangnya ke akhir waktunya dengan sengaja, dengan alasan waktu masih panjang. Ini tak boleh sengaja-sengaja. Kalau kita ada urusan, barulah kita boleh menggunakan waktu ikhtiar. Kalau kita tak ada urusan, kena guna waktu afdal. Ini kerana perbuatan tersebut mungkin boleh menyebabkan sembahyang terkeluar daripada waktunya. Bahkan mungkin dia akan meninggalkan terus disebabkan sikap pandang ringan dalam menunaikannya. Oleh itu sunat mendirikan sembahyang dengan segera di awal waktu, sebagaimana yang pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang paling afdal. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sembahyang pada waktunya, yakni di awal waktu. Jadi insya-Allah kita sambung pada hadis yang seterusnya. Ini tentang masih lagi dalam sembahyang lah, dalam bab sembahyang ini, kemudian waktu-waktu yang dimakruhkan. Jadi insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang. Ini habis kita dalam waktu-waktu sembahyang itu. Jadi mudah-mudahan ia menjadi panduan bagi kita dengan hadis-hadis dari Rasulullah, dari daripada yang kita ambil daripada kitab oleh pengarang ini, menjadi panduan kita untuk kita mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.